أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Jawatan Kuasa Masjid An-Nur, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat pencinta ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini masih lagi kita diberi peluang dan ruang untuk berada dalam majlis ilmu. Syukur kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kesihatan hingga ke hari ini, sekalipun ada di antara kita yang mengidap pelbagai penyakit, tapi penyakit yang kita hadapi itu tidak menghalang kita daripada kita melakukan ibadah. Ada penyakit yang menyebabkan kita tidak dapat melaksanakan ibadah dengan sempurna, kan? Hingga solat di atas kerusi, kan? Pernah seorang jemaah mengadu kepada saya. Dia kata lama dah solat atas kerusi, dia kata. Teringin sangat nak letak dahi di lantai, di sejadah, kan? Dia kata bila kata Allah cabut nikmat kesihatan tu, baru dia rasa betapa nikmatnya sujud solat, sujud menyembahkan muka di sejadah itu, kan? Kalau siapa yang pernah duduk di hospital, solat kadang-kala solat hanya di atas katil tu, kan? Tak boleh nak turun, tak boleh, atas katil saja. Solat pun solat orang kata apa, menghormati waktu, kan? Dalam banyak-banyak tu ramai yang tak solat, kan? Ramai yang tidak ada kesedaran untuk solat. Itulah betapa nikmat kesihatan yang Allah kurniakan kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat sebelum kita meneruskan perkongsian kita pada malam ini, saya teringat almarhum guru saya, Datuk Syekh Zakaria bin Wan Besar, salah seorang ahli jawatan kuasa fatwa negeri Kedah. Kalau tuan-tuan pernah lihat buku kecil yang ditulis tajuk dia
Sayyidina Muhammad. Satu kitab tu fi ahkami makmum wal imam tu. Kitab tu fil ahkami makmum wal imam yang menceritakan tentang keadaan masalah, perihal masalah berkaitan dengan imam dan makmum. Dan beliau ni banyak mengarang kitab dengan tulisan tangan. Tulisan tangan. Dia naik van, dalam van itu penuh dengan kitab-kitab. Masa saya belajar dulu, dia pesan pada kami lah, pelajar-pelajar ni, katanya kita semua ni bakal imam. Jadi kalau jadi imam itu kena ada sifat rahmah. Rahmah macam mana? Berdasarkan hadis Nabi SAW, antara apa mafhumnya itu, bila kita jadi imam, ingatlah di belakang kita itu ada orang yang berhajat, ada orang tua dan ada orang yang sakit dan sebagainya, kan? Jadi saya tengok kalau kata di apa masjid kita ni, alhamdulillah lah, imam pun dia tak baca surah yang panjang-panjang, kan? Ayat-ayat lazim biasa saja. Pernah saya pergi satu masjid bawa student, ada program lah. Program di tempat lain tapi solat dekat masjid tu. Masjid tu taklah besar mana, ruang solat utama tu separuh daripada Masjid An-Nur ni lah. Orangnya ramai, kan? Program sebutan program-program macam dengan yang baru lepas ni lah, kan? Imamnya baca surah Al-Baqarah. Hampir satu rakaat itu hampir satu muka surat. Sedangkan jemaah pada ketika itu cukup ramai. Di luar tu ratusan orang lagi yang belum solat. Rakaat yang pertama surah Al-Baqarah, sambung rakaat yang kedua sambung surah Al-Baqarah tersebut. Kan? Selepas itu wirid pula sempurna, penuh. Sedangkan yang belakang masih menunggu untuk masuk untuk solat fardu. Ini kalau kata siapa yang jadi imam itu yang guru saya besar, selain daripada kita ada kemampuan dari segi bacaan apa-apa berkaitan dengan imam, adab etika imam itu kena tahu juga, supaya orang kata apa, jamaah bukan saja dapat solat berjamaah bersama dengan imam, tetapi mereka juga agak rasa selesa kerana cara kita mengimamkan solat tersebut. Sebab tu dia tekankan bila kata imam selepas bagi salam, toleh ke sebelah kanan ataupun terus menghadap ke arah makmum, supaya apa? Supaya kita dapat lihat di belakang kita itu ada jemaah-jemaah yang masih sedang solat, yang masbuk. Dibimbang sekiranya kita zikir itu terlalu kuat mengganggu jemaah yang sedang solat. Begitu sekali dia punya penelitian dia, kan? Jadi kadang-kadang kita terlepas pandang benda-benda yang simple macam ini, ya. Sebab itu saya pun juga berpesan kepada pelajar-pelajar saya, kan? Kalau kata jadi imam kena ambil kira benda tu. Sebab itulah dia juga pesan kalau kata hari Jumaat tak semestinya kita kena baca surah Sajdah. Sebab baca surah Sajdah itu adalah sunat, kan? Sunnah Nabi SAW, yang mana Nabi membaca dua surah, iaitu surah As-Sajdah dan surah Al-Insan, kan? Kadang-kadang sebagai imam dia kena melihat juga di belakang dan jemaahnya itu mungkin terdiri daripada orang-orang yang nak segera dia datang solat, kemudian dia kena terus bergerak untuk bekerja jauh, kan? Jadi kadang kita tengok yang mai tu kata mai dah pakai long sleeve elok, pakaian kerja, kan? Dia mai datang dalam pakaian kerja tu, malangnya dia selepas solat dia akan terus ke tempat kerja. Kalau subuh itu awal, kan, tak jadi masalah. Kan kadang-kadang sekarang subuh pun dah
semakin lewat kan. Jadi kalau kita baca surah As-Sajdah, imam pula baca berlagu pula sikit kan, lepas tu sambung rakaat yang kedua itu dengan surah Al-Insan kan. Jemaah tu sambil semayang dia tengok jam lah kan, dia tengok jam lah. Jadi itu juga orang kata apa, tidak menyenangkan jemaah kan. Waktu lain yang kalau waktu cuti dan sebagainya, boleh kita nak baca surah yang panjang-panjang, tak jadi masalah. Tapi sebenarnya bukanlah panjang sangat kita baca tu, biarlah ayat yang agak sederhana panjangnya. Okey, tuan-tuan bapa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung bacaan kita dalam kitab saya ini, pasal 179. Kita ambil sedikit hadis yang ke-236 itu. Kata pengarang kitab, dalam kitab Ibnu Sunni, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, daripada Nabi SAW yang bersabda, man qala fi kulli yaumin hina yusbihu wa hina yumsi hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim sab'a marrat kafahu Allah ta'ala ma hammahu min amri dunya wal akhirah. Kata Nabi SAW, man qala fi kulli yawm, sesiapa yang mengucapkan pada setiap hari, hina yusbihu, pada waktu pagi, wa hina yumsi, dan juga pada waktu petang. Apa yang diucapkan? Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Berapa kali? Sab'a marat, 7 kali. Selepas solat subuh kita baca 7 kali. Selepas maghrib atau selepas isya kita baca juga 7 kali. Apa kelebihan dia? Pasti Allah akan mencukupkan daripada segala yang membuatnya resah, daripada urusan dunia dan akhirat. Mana sekiranya kita ada keresahan, orang kata apa, masalah berkaitan dengan hutang contohnya, berkaitan dengan hal-hal keluarga, maka Allah akan sempurnakan. Kalau kita ada masalah kewangan, Allah akan cuba mencukupkan kita dengan kewangan tersebut. Ayat ni di mana? Boleh tuan-tuan bersemak ayat terakhir daripada surah At-Taubah. Ada surah At-Taubah, ayat terakhir itu yang boleh kita faham bersemulakan dengan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Bagi pengamal-pengamal ruqyah ada ayat ni, ada kelebihan dia. Jadi kita disunatkan, kita dituntut untuk mengucapkan zikir tersebut, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita baca dengan penuh penghayatan lah. Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Dia, alaihi tawakkaltu, kepadanya aku berserah, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Tuhan yang memiliki arasy yang agung.
Jadi zikir ini boleh kita baca selepas daripada kita ucapkan zikir selepas solat. Jadi zikir selepas solat bagi mereka yang ada kelapangan, tidak sibuk dengan urusan kerja yang begitu awal, maka bolehlah selepas daripada zikir selepas solat itu ditambahkan lagi dengan zikir-zikir yang maksur, sama zikir pagi dan petang, ataupun dia membaca zikir al-maksurat, kan, ataupun dia boleh baca zikir ayat-ayat manzil, kan? Itu semua adalah zikir-zikir yang maksur yang boleh kita amalkan. Selain daripada kita memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan tahlil, memperbanyakkan selawat, maka itu yang boleh kita teruskan, ataupun dengan membaca Al-Quran. Adakan halaqah Al-Quran, kan, setiap kali selepas subuh itu, maka gunakan masa yang terluang itu untuk membaca Al-Quran. Seterusnya, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab At-Tirmizi dan Ibnu Sunni dengan sanad dhaif daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a Hamim al-Mu'min ila ilaihil masir wa ayatul kursi hina yusbihu khufidha bihima hatta yumsi'a wa man qara'a bihima hina yumsi khufidha bihima hatta yusbiha." Zikir yang berikutnya pula adalah juga daripada ayat Al-Quran yang terdapat dalam kitab At-Tirmizi ataupun dalam kitab hadis Jami' At-Tirmizi dan Ibnu Sunni dengan sanad dhaif. Sebenarnya yang kita sedia maklum, bagi kita yang berpegang dengan orang kata apa, pandangan ulama kita ini, mana hadis-hadis yang dhaif itu boleh diamalkan dalam bab-bab fadailul a'mal. Dari segi bab hukum hakam, maka dia tidak diambil. Itu yang kita sedia faham. Tapi bagi sahabat kita yang lain tu, hadis dhaif ni tolak terus, kan? Tak boleh lah. Tak boleh. Dhaif ni tak boleh dengar. Seolah-olah macam dengan hadis tu, hadis apa? Hadis maudhu' lah, kan? Tapi kita tidak sebegitu. Jadi Hamim al-Mu'min, tuan-tuan jumpa tak nama-nama surah-surah al-Mu'min? Pernah jumpa tak? Pernah jumpa tak nama surah-surah Bani Israel? ...114 surah ada nama surah Al-Mu'min dan surah Bani Israel. Tak pernah, kan? Dia baca je, kan? Memang dalam nama-nama surah sekarang ni kita tak jumpa nama surah Al-Mu'min dan juga surah Bani Israel. Dalam Al-Quran lama, Quran cetakan lama tu, kalau kita tuan-tuan perasan, Al-Quran Majid lama dulu lah, yang cetak, yang tulisan pun susah nak baca tu, sebelum kita dikenalkan dengan Quran resam Osmani 70-an 80-an, kita baca Al-Quran tu, dia ada tulis surah Al-Mu'min, surah Bani Israel. Surah Bani Israel itu surah Al-Isra. Surah Bani Israel adalah surah Al-Isra. Mana surah Al-Mu'min, surah Ghafir. Surah Ghafir.
Saya pun tak ingat surah apa Ghafir ni surah yang ke berapa lah. Surah Al-Isra surah yang ke-17, yang tu yang kita sedia ni lah. Dia berbeza, surah Al-Mu'minun lain tau. Surah Al-Mu'min lain. Surah Al-Mu'minun surah yang ke-23. Surah Ghafir surah yang ke-40. Surah yang ke-40. Jadi dalam hadis ini Nabi menyebut sesiapa yang membaca Hamim ilaihil masir hinggalah ayat ilaihil masir. 3 ayat lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim ghafiriz dzambi wa qabilit taubati syadidil iqabi dzit taul la ilaha illahu ilaihil masir. 3 ayat. Dalam Quran surat 467. Dan membaca ayat kursi. Hamim dalam surah Ghafir dan juga ayat kursi waktu mana? Ketika waktu pagi dan juga waktu petang. Kan? Jadi dia punya kelebihannya sama ada seorang itu dia membaca satu surah saja atau satu ayat saja, surah Al-Mu'min sahaja ataupun surah ayat kursi sahaja ataupun dibaca kedua-duanya sekali, maka dipelihara, Allah akan pelihara dia sepanjang hari tersebut. Siapa yang baca sebelah pagi, Allah akan jaganya, peliharanya hinggalah ke petang. Siapa yang baca petang akan dijaga hinggalah ke pagi esoknya. Jadi itu di antara kelebihan kita mengamalkan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang di dalam Al-Quran disebut khawasis. Jadi orang khusus dipanggil khasiat-khasiat lah. Sebenarnya khasiat-khasiat yang terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran. Tapi siapa yang boleh membaca secara berterusan ayat-ayat Al-Quran ini daripada awal sampai ke habis, sampai ke akhirnya akan berulang-ulang, maka itu lebih utama. Jadi bagi mereka yang tidak berkemampuan untuk membaca ayat Al-Quran secara terus-menerus, maka dia bolehlah memilih ayat-ayat ataupun ayat-ayat tertentu yang boleh dijadikan sebagai zikir harian. Okey, zikir yang seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Ibn Sunni juga, Talq bin Habib berkata, seseorang menemui Abu Darda dan berkata, "Wahai Abu Darda, rumahmu terbakar." Abu Darda menjawab, Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan itu dengan doa yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengucapkan pada pagi hari pasti tidak akan ditimpa bencana sehingga petang, dan siapa yang mengucapkannya pada petang hari tidak akan ditimpa bencana sampai pagi. Apa dia punya zikir dia? Zikir ni agak panjang sedikit. InsyaAllah untuk pertemuan berikutnya nanti saya akan kongsikan zikir ini. Zikirnya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta
alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Sikit ni agak panjang. Yang mana maksudnya? Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkaulah Tuhanku. Rabbi, kalau kita siapa yang belajar bahasa Arab, Rabbi, dia tambahkan ya, itu ni Tuhanku. Ya tu dalam istilah mutakallim wahdah. Maknanya kata ganti nama pertama untuk diri sendiri. Kalau untuk apa ramai, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Dalam masalah mutakallim ma'al ghair, maknanya kata ganti nama untuk kita dan bersama dengan apa orang lain. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau. Alaika tawakkaltu, kepada Engkau kami berserah diri. Kepada Engkau aku berserah diri. Wa anta rabbul arsyil azim, dan Engkaulah ya Allah Tuhan yang menguasai arasy yang agung. Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, sebaliknya apa yang tidak engkau kehendaki, apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan tidak ada kuasa, tidak ada upaya atau tidak ada kekuatan kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha agung. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. A'lamu, aku mengetahui, anna Allah, bahawa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir, kata sesuatu itu ia berkuasa, maknanya Allah berkuasa ke atas setiap sesuatu. Wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahawa Allah meliputi segala sesuatu dengan pengetahuannya. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu min syarri nafsi, daripada kejahatan diriku sendiri. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhun bi nasiyatiha, dan daripada kejahatan segala sesuatu yang berjalan yang engkau tentukan nasibnya. Inna rabbi, sesungguhnya Tuhanku, ala siratim mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Jadi zikir ni baik untuk kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menghindar daripada segala malapetaka, menghindar daripada segala musibah. Tapi sekiranya Allah takdirkan musibah itu tetap berlaku, maka tetap berlaku kepada kita. Itu telah pun termaktub dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala.
Cuma tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala berdoa. Mudah-mudahan takdir yang Allah tetapkan itu dapat dielakkan. Takdir buruk yang ditetapkan itu dapat dielakkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kisah ini yang mana apabila seorang melihat rumah Abu Darda ini terbakar, maka Abu Darda tidak percaya dengan orang kata apa berita tersebut, kan? Dan bila saja dia balik, dan memang rumahnya orang kata apa tidak terbakar. Disampaikan daripada jalur yang lain daripada sahabat Nabi SAW, tidak dikatakan daripada Abu Darda. Di sana disebutkan berkali-kali seorang datang kepadanya dan berkata, tengoklah rumahmu, ia telah terbakar. Dia menjawab, tidak akan terbakar kerana aku mendengar Nabi SAW sabda, man qala hina yusbihu hadhil kalimat wa dhakara hadhil kalimat lam sibhu fi nafsi wala ahli wala malihi syai'un yakrahuhu. Sesiapa yang pada pagi hari mengucapkan doa ini, doa yang disebutkan tadi, kemudian dia menyebutkannya doanya, tidak akan ada sesuatu yang tidak disukai menimpa diri, keluarga dan harta bendanya. Dalam kisah satu riwayat lain, boleh rujuk dalam buku yang ditulis oleh almarhum Tuan Guru Datuk Harudin. Satu doa yang mana disebutkan astaudiukallah alladzi la tadhi'u wada'i'u. Kita nak meninggalkan rumah, kita nak pergi mana-mana, kan? Kita meninggalkan rumah kita tu, ataupun meninggalkan kenderaan kita parking kat mana-mana, nak Allah tu jaga supaya tidak dicurikan dan sebagainya. Bacalah doa astaudiukallah alladzi la tadhi'u wada'i'u. InsyaAllah Allah pelihara harta benda kita lah daripada kerosakan dan juga kehilangan. Dan kadang-kala kerosakan yang berlaku juga adalah disebabkan niat kita. Sebagai contohnya lah, kita berhasrat nak tukar motor baru. Hatilah, kan? Tengok motor keluaran baru ni nampak macam cantik juga, kan? Ada keinginan nak tukar motor baru. Tapi Allah datangkan musibah, kan? Motor tu mungkinlah disebabkan kemalangan ataupun disebabkan kecurian. Maka disebabkan musibah itu kita boleh, orang kata apa, dapat membeli motor baru, kan? Kerana disebabkan niat kita. Dan banyak perkara yang mana kita lihat setiap kebaikan ataupun setiap nikmat yang Allah nak berikan kepada kita itu, Allah datangkan dulu dengan musibah, kan? Sebagai contohnya, kita ditimpa musibah dengan orang kata apa, rumah terbakar, kan? Jadi dengan sebabkan musibah tersebut, ikut asalnya memanglah biasa saja dia punya kosnya itu, tapi disebabkan dengan musibah tersebut, Allah lipat gandakan lagi, orang kata apa, dengan sumbangan-sumbangan yang diberikan itu melebihi daripada kos asal pembinaan rumah kita, kan? Ada rumah papan biasa dapat tukar rumah batu, kan? Itu di antara sunnatullah
yang mana sering berlaku di sekeliling kita. Jadi insya-Allah sekadar itu dulu untuk pertemuan kali ini. Insya-Allah pada minggu depan kita akan sambung dan saya akan cuba kongsikan teks doa yang zikir yang kita baca pada malam ini, mudah-mudahan kita dapat amalkan dan dijadikan sebagai wirid harian kita insya-Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم.